ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah kita akan membahas satu risalah, iaitu risalah yang bertajuk Beberapa Kepercayaan dan Amalan Kontroversi dalam Masyarakat Islam, yang ditulis oleh sahibul fadilah Prof. Madya Dr. Basri bin Ibrahim. Dan kita dah sebut pada perbahasan mukaddimah yang lepas, pada bulan lepas, apa yang terdapat dalam buku ni ialah fokusnya kepada beberapa perkara yang sudah menjadi amalan kebiasaan, dan perkara tersebut ataupun amalan tersebut ada isu pada bab akidah. Dan dalam buku ni dia letakkan 11 isu ataupun 11 perkara yang dibahaskan. Dan pagi ini insya-Allah kita akan bahas yang pertama daripada 11 isu tersebut, iaitu perbahasan yang bertajuk kepercayaan terhadap ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali yang boleh mengurus takbir sebahagian alam. Jadi ini ialah isu yang pertama, iaitu percaya ruh Nabi dan juga ruh sebahagian para wali, mereka itu ada bahagian dalam pentadbiran alam. Jadi kita tengok dalam pendahuluan apa yang disebutkan oleh penulis terhadap perkara ni ataupun isu ni. Terdapat dalam kalangan segelintir masyarakat Islam di negara kita dan juga negara-negara jiran. Maknanya masalah ni adalah masalah global orang Islam, terutama sekali yang terlibat dalam sesetengah tarikat sufi. Sesetengah tarikat maknanya bukan keseluruhannya, mempercayai ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para wali mempunyai kemampuan dan kuasa luar biasa. Itu isu dia, iaitu mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para wali mempunyai kemampuan dan kuasa luar biasa, bahkan diberi mandat untuk mengurus alam maya ini mengikut yang baginda ingini, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, baik ketika baginda dan para wali itu masih hidup mahupun setelah meninggal dunia. Jadi ini dia punya, orang kata apa, isu dia ataupun dia punya perkara dia, iaitu berkaitan dengan kepercayaan bahawasanya Nabi dan juga para wali itu ada kuasa untuk mengurus takbir alam ini semasa Nabi hidup lagi dan semasa para wali itu hidup lagi. Jadi kita tengok apa yang disebutkan lagi. Dia kata bahkan pergerakan mereka selepas meninggal dunia dipercayai lebih hebat dan lebih bebas berbanding dengan pergerakan mereka sebelum meninggal dunia. Berbanding daripada pergerakan sebelum meninggal dunia. Dan kalau kita tengok syubhat ini ataupun kesamaran ini cuba dihidupkan balik melalui arus media masa sekarang ni, yang mana kuliah sudah dapat diakses melalui live di Facebook ataupun di mana-mana channel media masa lah, sama ada di YouTube apa semua pun. Maknanya ada sebahagian penceramah yang menghidupkan balik idea ni, dan memberikan dalil-dalil yang tidak masak sebagai sokongan terhadap bolehnya dan betulnya kepercayaan ini. Yang mana kalau kita tengok mereka menggunakan, salah satunya ialah ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat.
Janganlah engkau sangka mereka-mereka yang telah terkorban syahid di medan perang itu mati. Bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup dan di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Dan mereka kata ketika mana diorang dah mati inilah diorang lebih ada power dengan sebab diorang tidak ada lagi kesibukan dunia. Maknanya orang-orang saleh, para wali dan juga nabi-nabi, sama ada Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang sebelum daripada ini, mereka lebih mempunyai masa untuk mengurus takbir sebahagian alam ini ataupun memperkenankan doa permintaan sebahagian manusia yang hidup pada zaman kemudian, sebab mereka tiada lagi kesibukan dunia. Mereka tak makan, mereka tak minum, mereka tak ada anak yang nak diberi perhatian, mereka tidak ada tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan apa-apa. Jadi mereka yang duduk dalam kubur itu lebih banyak waktu ataupun masa untuk mendengar permintaan dan menguruskan hajat-hajat manusia di akhir zaman yang berdoa dan menyeru mereka. Jadi idea ni dihidupkan balik, perkara ni disebut balik dan cuba dinaikkan balik pada zaman ini ataupun pada tahun ini. Jadi kita tengok apa lagi yang disebut. Dia kata bahkan pergerakan mereka selepas meninggal dunia dipercayai lebih hebat dan lebih bebas berbanding dengan pergerakan mereka sebelum meninggal dunia. Bahkan ada yang membahagikan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia itu kepada dua bahagian. Jadi diorang dengan kepercayaan ini diorang bahagikan kepada dua. Yang pertama, roh para wali yang tidak boleh menolong orang lain atau yang tidak boleh berurusan di alam maya. Alam maya ni bukan internet lah. Alam maya ni ialah alam semesta maksudnya. Maknanya ada sebahagian yang tak boleh diakses langsung, tak boleh berhubung langsung. Dan yang kedua ialah roh-roh para wali yang memang boleh menolong orang dan dipercayai boleh hadir dan memberi pertolongan dan hajat di waktu-waktu kecemasan. Roh-roh yang kedua itu dinamakan oleh sebahagian golongan yang terlibat sebagai roh suci, sebagaimana yang berlaku dalam seruan yang dilakukan oleh sebahagian kiai atau seumpamanya. Maknanya sebahagian ahli agama, ustaz, kiai, tok imam ke, tok lebay ke, apa semua istilah yang digunakan, mereka menyebut nama ini atas nama istighatsah ataupun kadang-kadang digunakan juga dengan nama tawassul. Jadi ini benda yang kita boleh tengok, perkara yang cuba dibahaskan. Roh-roh ini dipercayai boleh menolong apa sahaja yang diminta, asalkan permintaan itu bertujuan baik dan tidak melanggar hukum Allah, tetapi mestilah dibuat dengan cara adat istiadat amalan yang lebih terdahulu. Maknanya perlu ada opening dia untuk dapat akses dengan roh tersebut. Roh-roh tadi dapat menolong orang-orang lain sebagaimana mereka menolong orang ketika masih hidup. Dan biasanya bila mana sebut benda ni, golongan yang membolehkan dia akan menggunakan hujah. Dia kata benda yang dilakukan ni samalah dengan kita buat dalam urusan lain. Contoh sakit pergi jumpa doktor di hospital. Maknanya perbuatan minta tolong itu ialah sama dengan ikhtiar-ikhtiar syar'i yang lain, ikhtiar-ikhtiar yang diterima asbabnya. Maknanya sakit makan ubat, pergi jumpa pakar perubatan. Disamakan isunya roh orang yang dah mati ni dengan doktor ataupun ubat ataupun orang-orang yang tolong kita dan dia masih hidup dalam urusan kehidupan kita. Kepercayaan seumpama ini menyebabkan sesetengah orang begitu takut apabila berhadapan dengan syekh mereka yang mereka anggap sebagai wali. Maknanya kepercayaan ni telah ada sebelum wali itu meninggal lagi, sebelum orang soleh itu meninggal lagi, dan begitu menjaga adab dan mengelakkan sedaya mungkin daripada melakukan kesalahan bagi mengelakkan mereka terkena malapetaka atau mati mengejut dan sebagainya kerana dimarahi oleh syekh tersebut. Ini sebenarnya apa yang saya baca ni ialah dinukilkan daripada satu kitab, iaitu Jami' Karamat Al-Awliya, karangan An-Nabhani. Kemudian ia merupakan kesan daripada kenyataan daripada beberapa orang tokoh ulama yang terdahulu yang pernah menyatakan salah seorang wali telah berkata, saya meninggalkan kata-kata saya kepada suatu kun fayakun kerana beradab kepada Allah. Dikatakan sebahagian para wali yang dikatakan hebat itu,
Mereka ni pernah sebut, maknanya wali-wali yang dikatakan hebat ni, mereka ni pernah sebut waktu dia hidup, kalau tidak kerana adab aku kepada Allah Ta'ala, maka aku akan sebut macam Tuhan sebut, iaitu kun fayakun. Maknanya dia ada kuasa kun fayakun macam Allah Ta'ala juga. Okay. Tapi kalaulah bukan kerana adab, aku akan sebutlah, tapi dengan sebab adab tu aku tak sebut. Ataupun contoh yang lebih mudah dan sekarang ni duk dengar bunyi, orang cerita ada sebahagian wali tu, dia ada kuasa boleh memadamkan api neraka. Tapi kalau tidak malu dan beradab pada Nabi, maka dia akan buat. Maknanya nak kata dia punya kuasa kadang-kadang lebih hebat pada Nabi, kadang-kadang boleh menandingi Allah Azza wa Jalla. Okay. Ini cerita-cerita yang diselit. Tujuan dia untuk angkat wali tu dan akhirnya memberi rasa takut. Dan syaitan mengambil kesempatan di atas rasa takut itu. Okay. Kita dah sebut pada mukaddimah sebelum ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut. Dengan rasa takut inilah kita akan diuji akidah kita, keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Kita jangan baca ayat tu hanya kita lihat takut situ ialah takut perang, takut orang rompak duit kita, takut orang rosakkan harta benda kita, takut orang sakiti kita. Antara takut-takut yang boleh menjadi tempat syaitan menggoda kita ialah takut kepada orang yang disangka ada karamah itu, sehingga kita angkat dia nak dekat kepada level ketuhanan. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Sebahagian daripada mereka juga beranggapan antaranya Ali radhiyallahu anhu, iaitu sahabat Nabi, pernah berkata kepada Umar An-Nabtini, berikan kopiahku ini kepada Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dan katakan kepadanya, berurusanlah di alam maya ini. Okay. Maknanya ada satu orang yang dianggap sebagai tokoh, dan dia ni memang tokoh pun, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ni satu orang ulama. Okay. Dikatakan dia ni telah diberikan kopiah oleh Ali bin Abi Talib. Dia ni jauhlah zaman dengan Ali bin Abi Talib. Okay. Kerana dapat kopiah tu, dia seumpama watikah. Macam kita tengok sebahagian, orang kata apa, majlis-majlis convocation ke apa-apa semua, dipakaikan jubah ataupun diberikan kopiah, itu perlambangan kepada mandat yang diberikan. Okay. Cerita-cerita seperti ini ialah cerita-cerita yang ditambah-tambah untuk menampakkan kehebatan para wali itu. Dan ia juga berlaku di kalangan masyarakat Melayu kita. Antara tokoh-tokoh wali yang selalu dikaitkan dengan tokoh tambah ceritanya ialah Tok Kenali dan juga Tok Kupalo. Sebahagiannya ada cerita-cerita yang over diletakkan pada dia. Dua orang tu memang orang saleh, memang alim lah. Memang kita kata dia ada jasa pada umat Islam di negara ini. Okay. Cuma kadang-kadang cerita-cerita karamah yang kadang-kadang ditambah atas dasar hormat sebenarnya, dan rasa hormat tu bagus, tapi rasa hormat tu diambil kesempatan oleh syaitan untuk memasukkan rasa kagum yang tak sepatutnya pada makhluk. Rasa kagum tu patut pada Allah Ta'ala, tapi dia pergi pada makhluk itu. Lalu datanglah cerita-cerita karamah yang kadang-kadang tak betul. Tak dinafikan, kedua-dua ni mungkin ada karamah yang Allah Ta'ala beri, tapi kadang-kadang cerita yang tidak cermat datang daripada mulut sebahagian ahli agama yang bersikap tidak cermat daripada awal lagi. Inilah satu benda yang kita tengok, kebanyakan orang yang cerita karamah ni, sifat dia orang tidak cermat dalam menukilkan kata-kata. Bila mana sebut hadis Nabi, tidak bertanggungjawab menyebutkan sumber hadis Nabi, hanya sekadar sebut pula dalam lorak bahasa kita yang payah untuk kita trace dalam bahasa Arab, sebab Nabi tak bercakap dengan lorak negeri tertentu. Kadang-kadang dia terjemah kan. Sebahagian orang kita yang isu yang terbaru ni, isu ada hadis, dikatakan ada hadis Nabi ni pernah tegur sahabat yang baru kahwin, kenapa tak berinai, sahabat lelaki. Okay. Dia sebut hadis itu, dia kata benda tu Nabi pernah tegur, tapi hadis itu di mana? Tidak diketahui hadis itu. Okay. Cuma sebut, matan Arab pun tak bunyi walaupun sepatah, tiba-tiba kata ianya ialah daripada Nabi. Satu orang yang meriwayatkan hadis, satu orang yang mendakwa dirinya sayang Nabi, yang selalu duk kempen orang sayang Nabi, dia kena tahu antara etika berurusan dengan Nabi ialah bertanggungjawab pada setiap perkataan yang disandarkan pada Nabi. Itu juga etika. Jangan hanya melihat mencontohi Nabi hanya pada pakaian semata-mata,
hanya pada luaran perspektif sahaja, tapi ini ialah etika-etika yang diajar oleh Nabi sendiri, yang dititik beratkan oleh para sahabat, sampailah dibawa legasi ini oleh para ulama, terutamanya para ahli hadis. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok, cerita-cerita yang over di tokok tambah itu, ianya keluar daripada rasa hormat, tapi cerita itu menambah rasa takut yang sudah tidak betul haluannya. Okay. Kemudian kita tengok lagi, As-Sayadi menjelaskan, Ahmad Ar-Rifai pernah berkata, ini tarikat Rifaiyah, apabila Allah menyerahkan urusan pentadbiran alam mutlak kepada wali, segala urusannya menjadi urusan Allah. Apabila dia mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka jadilah benda itu. Jadi ada kepercayaan para wali ini diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala, iaitu kuasa kun fayakun. Kemudian dinukilkan kata-kata Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa. Imam As-Suyuti pula menyebutkan Allah Ta'ala mengizinkan kepada para nabi untuk keluar daripada kubur-kubur mereka dan berurusan di alam malakut yang tinggi dan rendah. Imam Suyuti ni dia nukil, bukan dia bersetuju, dia cuma nukil. Memang sifat dia menukilkan semua benda. Itu memang benda yang dia selalu sebut. Okay. Kemudian kita boleh tengok yang disebut juga oleh satu orang tokoh mutaakhirin, dan tokoh ni adalah tokoh yang diagungkan oleh sebahagian golongan yang cenderung kepada sufi, iaitu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, dalam buku dia Mafahim Yajibu an Tusahhah, seorang guru besar yang duduk di Rusaifah di Makkah, dah meninggal lama dah pun. Okay. Dan ramailah anak-anak murid dia yang di Malaysia ni yang dikatakan belajar dengan beliau. Muhammad Alawi Al-Maliki menyatakan Nabi SAW itu hidup di dunia dan juga di akhirat, dan sentiasa mengambil berat tentang umatnya dan berurusan di alam maya dengan izin Allah, dan sangat mahir tentang selok beloknya. Tidak ada tempat bergantung selain daripada Nabi. Ini yang beliau sebut. Jadi yang dia sebut ni problem sikit lah. Sebab dia sebut, dia kata Nabi SAW itu dia ada hubungan dan dia ambil berat terhadap urusan umat dia, sehingga Tuhan beri kepada Nabi itu berurusan di alam maya ni. Maknanya Nabi boleh akses keadaan umat di akhir zaman ni, sehingga Nabi akan masuk dalam mimpi orang tertentu. Kita kata mimpi Nabi itu bukan benda yang diingkari. Okay. Tapi bila mana benda-benda yang diorang dapat dalam mimpi itu sudah menyentuh keaslian agama yang asal, maka itu yang diragui, itu yang dipertikaikan. Seolah-olah beliau lupa. Ini penulis yang kritik lah kata-kata Alawi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Seolah-olah beliau lupa kepada firman Allah Azza wa Jalla, iaitu ayat 50 surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala kata, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bersegeralah kamu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan taat. Maknanya ayatnya menjadi dalil, bila mana ada masalah kita kembali pada Allah Ta'ala. Bila mana kita ingin bertaubat, kita kembali pada Allah Ta'ala. Taubat, taat, semuanya kembali pada Allah Ta'ala. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, aku ini kepada kamu semua nadhirum mubin, pemberi amaran yang nyata. Itu pangkat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi. Dalam ayat lain, basyiran wa nadhira. Ini ialah dua benda yang selalu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran untuk mengisyaratkan kepada kedudukan Rasul, khususnya Nabi Muhammad. Dia seorang basyir, pemberi berita gembira, pembawa berita gembira. Nadhir, pembawa berita-berita yang bersifat amaran, benda-benda yang tak boleh dilakukan. Jadi ini benda ataupun perkara yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Imam Al-Qarafi dalam Mawsu'ah Ahli Sunnah fi Naqdi Usul Firqah Al-Ahbash, Imam Al-Qarafi menghukumkan kenyataan di atas sebagai kufur secara terang-terangan. Bila mana satu orang yang mengatakan Nabi itu ada mandat, bukan Nabi sajalah, Nabi, para wali, orang-orang saleh yang terkemudian, yang sudah mati ni, dianya boleh mengurus alam maya dan ada bahagian daripada kuasa itu. Al-Qarafi kata perkataan ini akan menyebabkan satu orang tu dekat kepada kufur yang terang-terangan.
sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haythami. Maknanya ini benda yang kita boleh tengok disebutkan oleh daripada kalangan para ulama yang cenderung kepada kesufian ataupun tasawuf itu sendiri. Okay. Katanya kenyataan sebegini telah keluar daripada setengah golongan ahli sufi. Mereka mengatakan si fulan telah diberikan kalimah kun, dan ini adalah satu kekufuran yang jelas. Ini yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Okay. Sekarang ni dalam risalah kita ni, dia nak sebut pada kita beberapa kesan orang yang percaya dengan benda ni, terutamanya masyarakat dan ummah. Ada beberapa poin yang dia senaraikan sini. Apa kesan dia bila mana ada orang percaya Nabi, para sahabat, wali-wali, mereka ini ada kuasa urus takbir sebahagian alam. Mereka tak urus semua, tapi mereka ada kuasa. Dan benda ini dia lebih kurang dengan apa yang ada dalam Syiah, terutamanya Syiah Ar-Rafidah dan Ismailiyah, yang mempercayai Imam 12 itu ialah ada bahagian untuk menguruskan alam ini. Bahkan mereka mengetahui setiap zarah yang bergerak di muka bumi ini, berapa tetesan air hujan yang akan turun di negeri itu. Itu termasuk daripada pengetahuan Imam 12 ataupun orang-orang yang dianggap sebagai dekat dengan Tuhan ni. Okay. Risiko kepercayaan sebegini adalah besar kepada Islam dan akidah umat. Kerana yang pertama, membuka ruang kepada setengah orang jahil untuk menyatakan dan menggambarkan Allah Ta'ala itu tidak sempurna dalam pentadbirannya, kerana memerlukan kuasa makhluk bagi melengkapkan kuasanya dalam menguruskan alam maya ini. Bila mana ada orang percaya Nabi, Rasul yang dah mati, bahkan lepas mati lebih lagi mereka ni ada kuasa besar berbanding hidupnya, ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu dia berkongsi pengurusan pentadbiran, menafikan sebahagian daripada kesempurnaan Tuhan. Kita duk baca ayat kursi yang jadi wirid selepas salat, yang jadi bacaan-bacaan dalam zikir pagi dan petang. Allah Ta'ala sebut wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidaklah menyusahkan untuk aku menjaga urusan langit dan bumi ini. Dan itu ialah ayat yang kita boleh tengok penafian Allah Ta'ala itu bergantung pada makhluk untuk mengurus takbir alam. Yang kedua, kesan dia membuka ruang kepada setengah orang yang jahil untuk menggambarkan makhluk tertentu seperti para nabi maupun para wali, baik masa hidup ataupun sudah meninggal dunia, mempunyai kuasa hebat dalam mengurus alam maya ini seperti mana yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Ini bercanggah dengan keterangan Al-Quran dan menjelaskan makhluk mempunyai kuasa yang terbatas pada masa hayatnya mengikut yang dianugerahkan Allah, dan kuasa tersebut tidak lebih daripada sebahagian kecil daripada kemudahan yang diperuntukkan Allah Ta'ala kepada manusia. Okay. Apa yang kita bincang ni bukan menafikan karamah, tapi apa yang kita sebut ini ialah kepercayaan yang keluar daripada over sangat nak kata kawan tu ada karamah. Dia keluar daripada tu. Okay. Macam saya sebut tadi, benda ni, fahaman ini, ideologi ini dia datang kerana nak hormat. Itu peringkat awal. Nak hormat orang alim, nak hormat Nabi. Benda tu boleh, benda tu tak salah. Hormat Nabi ni, beradab dengan Nabi, beradab dengan orang alim, ianya benda yang dituntut. Okay. Tapi bila mana kita sudah pergi kepada bahagian yang lebih jauh lagi, yang mana Nabi pernah larang untuk kita pergi ke sempadan itu, tapi kita pergi juga, maka ia akan memberi efek kita terhadap beberapa sifat-sifat Tuhan yang perlu kita imani. Yang mana kita nak tengok Allah Ta'ala itu Al-Mudabbir, dia pentadbir mutlak, tidak ada mana-mana pihak yang dilantik. Hatta Jibril, malaikat, dan mana-mana makhluk tidak berkongsi pada urusan alam ini melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu lebih sempurna bagi sifat ketuhanan berbanding kepercayaan ni. Kepercayaan ni ada unsur untuk mengurangkan sifat Tuhan. Okay. Seterusnya yang ketiga, membuka ruang kesyirikan kepada orang yang mengiktikadkan demikian, kerana meletakkan makhluk melebihi kuasa menguruskan alam maya ini seperti mana yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Benda ni ataupun pemikiran ni, walaupun kita baca di sini, dia tak akan selesai dengan kuliah kita pada pagi ini. Sebab benda ni sudah jadi barah ataupun sudah jadi satu stand kepada sebahagian orang, terutamanya orang-orang yang ada authority dalam agama, yang juga ada kuasa bercakap yang luas, yang juga ada pengaruh yang luas.
Okay. Dan dia akan jadi satu pertembungan yang tak akan selesai. Okay. Walaupun disokong dengan hujah-hujah yang kuat, seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kalau saya tak silap, ketika mana Madinah mengalami kemarau di zaman Umar Al-Khattab, bukan hadis lah, asar, di zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah, bila mana Madinah mengalami kemarau. Zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah Amirul Mukminin, Nabi dah meninggal dah. Maknanya Nabi dah meninggal, Abu Bakar pun dah selesai dah memerintah, dah meninggal dah pun. Naik pula Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Umar Al-Khattab, satu orang sahabat yang menggunakan istilah Amirul Mukminin ni beliau radhiyallahu anhu. Okay. Jadi bila mana berlakunya kata apa? Kemarau di Madinah, kebiasaan waktu Nabi hidup, kalau berlaku kemarau, Nabi lah yang akan menjadi tempat untuk sahabat ni berdoa, ataupun suruh Nabi itu berdoa supaya turun hujan. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu orang Badui datang daripada Mudar, perkampungan Mudar, okay, datang kepada Nabi waktu Nabi tengah khutbah. Tapi tak disebutlah hadis tu sama ada khutbah Jumaat ataupun khutbah umum. Okay. Tengah-tengah Nabi duduk khutbah tu, dia kata, "Wahai Rasulullah, kampung kami ni lama dah tak hujan. Lama dah tak hujan. Okay. Tolonglah berdoa pada Allah Ta'ala." Sebahagian riwayat mengatakan itu ialah khutbah Jumaat. Maknanya Nabi duduk atas mimbar dan dia datang dan dia kata kepada Nabi, "Tolong doa pada kampung kami ni supaya hujan." Nabi dia sedikit terganggu dengan perbuatan tu. Dia rasa macam tak selesa lah, dia tengah duduk cakap, tiba-tiba ada orang potong dengan sebab kawan tu Badui. Nabi pun berdoa, turunkan hujan di perkampungan Mudar. Hujan turun berterusan seminggu sehingga banjir kampung tu. Datang pula kawan tu Jumaat seterusnya, "Ya Rasulullah, tolong minta pada Tuhan suruh berhenti pula hujan." Sebab banyak sangat dah banjir, jadi rosak pula tanaman. Okay. Jadi itu perbuatan yang dilakukan, dan itu dibolehkan dan dibenarkan pada Nabi hidup, pada waktu Nabi hidup, dan benda tu tidak ada masalah pun. Okay. Nak tunjuk pada kita apa dia? Nak tunjuk pada kita bahawasanya ini ialah bahagian daripada kefahaman yang benar untuk kita tahulah, untuk kita sedar benda tu. Okay. Pada zaman Umar Al-Khattab, bila mana hujan tak turun di Madinah, apa yang Umar Al-Khattab buat? Dia minta Abbas bin Abdul Muttalib berdoa, bertawassul dengan Abbas, sebab dia rasa Abbas tu ayah kepada Abdullah bin Abbas lah, pak menakan Nabi, antara pak menakan Nabi yang terakhir lah tu. Okay. Dia minta kepada Abbas untuk berdoa supaya turun hujan. Tak lama lepas tu hujan turun. Sedangkan dia orang, kalau dia orang nak bertawassul di kubur Nabi, dia orang boleh buat. Dan dia orang lebih dekat dengan Nabi, dia orang lebih kenal Nabi, dia orang pernah tengok hidup susah payah dengan Nabi. Perasaan sayang dia orang dengan kita yang ziarah Nabi zaman sekarang ni, ziarah makan Nabi zaman sekarang, lebih tinggi perasaan dia orang, lebih tinggi perasaan Umar. Tapi Umar tidak melakukan benda tu. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tengok, dan benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Okay. Membuka ruang syirik kepada orang yang mengiktikadkan demikian kerana meletakkan makhluk sebagai memiliki kuasa dalam menguruskan alam maya ini. Seterusnya, yang keempat, antara kesan dia ialah membuka ruang untuk menyamakan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam menurut kepercayaan orang-orang Kristian. Maknanya over sangat angkat Nabi ni boleh pergi kepada apa yang dah berlaku pada Nabi Isa alaihi salam. Meyakini Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan yang satu daripada 3 unsur ketuhanan. Pada diri baginda ada sifat nasud, iaitu sifat kemanusiaan, dan ada juga lahud, iaitu sifat ketuhanan. Ini bermakna baginda mempunyai kuasa yang hebat seperti mana yang dimiliki oleh Allah menurut kepercayaan penganut agama Kristian, kerana baginda adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Apabila wujud persamaan sebegitu rupa, akan timbul persoalan, di manakah bezanya antara Nabi yang diimani oleh orang Islam dengan Nabi yang diimani oleh orang Kristian? Sebab konsep dia sama, iaitu konsep mengimani bahawasanya Nabi Muhammad ada kuasa takbir alam. Ini bukan mengurangkan kedudukan Nabi. Ini ialah untuk membetulkan balik apa yang Nabi pesan pada kita. Nabi pesan pada kita suruh sayang dia dengan cara macam ni. Bukan sayang dia dengan kita reka,
kita tertipu dengan perasaan nak mengagungkan Nabi, akhirnya kita terkeluar daripada landasan sebenarnya untuk mengagungkan Nabi, untuk menghormati orang-orang alim ataupun orang-orang saleh ataupun orang-orang yang disebut sebagai wali itu. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok. Okay. Seterusnya yang kelima, membuka ruang kepada setengah tarikat sufi yang menyeleweng untuk melariskan akidah dan kepercayaan mereka yang rosak tentang keharusan memohon pertolongan dan bantuan daripada ahli-ahli kubur, daripada kalangan para nabi, orang-orang yang saleh, para wali. Namun pendalilan yang dibuat oleh mereka adalah batil, baik dari segi akal ataupun dari segi nakal, maknanya dari segi keabsahan nas tu. Okay. Jadi kita nak tengok sikit apa nas yang digunakan oleh golongan ini bila mana diorang nak kata betul kepercayaan yang kata nabi, orang-orang saleh, wali-wali ni ada kuasa untuk mengurus takbir alam maya ni. Okay. Antara dalil yang digunakan yang pertama ialah dalil daripada surah Ali Imran ayat yang ke-49. Okay. Kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 49, Allah Ta'ala sebut, wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Okay. Ayat tu agak panjang, cuma ayat ni ialah ayat cerita tentang mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Dalil ini dijadikan sebagai sokongan untuk mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala kurniakan kuasa perintah, kuasa takbir itu kepada Nabi, Rasul dan juga orang yang saleh. Okay. Wa rasulan ila bani Israel, dan akan melantiknya menjadi seorang Rasul kepada Bani Israel, iaitu melantik Nabi Isa. Anni qad ji'tukum, dengan menegaskan kepada mereka, maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi ni, Nabi Isa ni sebut bila mana nak berdakwah, qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, aku datang dengan tanda-tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Anni akhluqu lakum minat tini ka hay'ati at-tayr, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk seekor burung, lalu burung itu pun hidup. Fa anfukhu fihi, aku tiupkan pada burung yang dibentuk dengan tanah liat itu, fayakunu tayran biiznillah, lalu ianya menjadi burung dengan izin Allah. Okay. Dia orang dalil dengan apa? Dia orang dalil dengan perkataan anni itu. Sebab dalam ayat-ayat ni banyaklah pengakuan Nabi Isa, dia kata wa ubri'u akmah wa uhyil mauta wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Semua itu kata ganti nama yang menunjukkan yang sedang bercakap tu kata aku yang buat, aku yang tiup benda tu hidup, aku yang menyebabkan orang yang buta daripada lahir dia boleh celek balik, aku yang menyebabkan orang yang kena penyakit kusta, sopak boleh sembuh balik, aku juga yang boleh beritahu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam rumah kamu. Perkataan aku itu menunjukkan bahawasanya juzuk daripada ketuhanan telah diberikan kepada Nabi Isa. Okay. Sebenarnya ini ialah satu istidlal yang sangat jauh, sebab dalam ayat yang sama Tuhan sebut biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Dia tinggal yang situ. Dia syok baca anni unabbi'ukum, dia syok baca wa ubri'ul akmah, dia terlupa yang dalam ayat yang sama Allah Ta'ala sebut biiznillah, dengan izin Allah. Dan kalau kita kata dia terlupa pun, dia akan takwil juga yang ni, dia kata biiznillah itu ialah menunjukkan watikah dah diberikan ataupun kuasa tu dah diberikan. Sebab memang golongan yang seperti ini dia orang terkenal dengan kaedah takwil semua benda untuk membolehkan benda yang dia orang imani dan dia orang percaya tu. Cuba cari lorong sesempit mana pun untuk celah juga, untuk kata benda ni boleh, benda ni tak ada masalah. Okay. Saya sebut sikit dalam masa yang ada beberapa minit lagi. Analisis dalil. Jika diperhatikan kepada ayat di atas, ia merupakan satu pendalilan yang batil, kerana ia langsung tidak membuktikan Nabi Isa AS mempunyai kuasa menghidupkan orang yang telah mati, kerana apa yang berlaku kepada baginda itu tidak lebih daripada mukjizat yang dia anugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda bagi menyokong kebenaran risalah dakwah yang dibawa oleh baginda. Ia berlaku bukan dengan kehendak baginda, tetapi dengan izin Allah, sebagaimana yang terdapat dalam kandungan ayat di atas.
Ia juga tidak berlaku pada setiap masa dan ketika. Sebaliknya pada masa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sahaja, iaitu pada masa terdapatnya cabaran daripada orang-orang yang tidak beriman, agar baginda menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya nak sebut pada kita sini, bila mana Tuhan wahyukan pada Nabi dan Nabi sentuh benda tu ataupun halakan tangan dia ke apa-apa saja di benda tu, maka benda tu pun terjadi seperti mana yang Tuhan nak. Maknanya menghidupkan orang yang mati, boleh hidupkan patung burung tanah liat itu, boleh sembuhkan. Maknanya bukanlah Nabi Isa ni dia cari. Dia sudah dicabar. Sebab tujuan mukjizat itu ialah untuk melemahkan orang yang mencabar. Sebab perkataan mukjizat tu mari pada ajaza. Bila mana ada cabaran, baru keluar mukjizat. Bukan tak ada cabaran, saja-saja duk buat show pada orang. Itu bukan. Itu bukan yang dimaksudkan dengan mukjizat. Menurut Syekh Ahmad Syakir, salah seorang ulama di Azhar, dalam kitab beliau Umdatut Tafsir Anil Hafiz Ibn Kathir, dia kata ayat di atas menjelaskan kepada kita setiap Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala itu dengan mukjizat yang sesuai dengan keadaan zaman dia diutuskan. Yang banyak berlaku pada zaman Nabi Musa ialah amalan sihir dan sikap membesarkan sihir. Lalu Allah Ta'ala mengutus baginda dengan mukjizat yang menyebabkan mata-mata manusia terbeliak, iaitu tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, menelan ular-ular yang telah disihir daripada simpulan tali ataupun tongkat-tongkat yang lain. Dan pada zaman Nabi Isa pula, dia diutuskan pada zaman wujud ramai para doktor dan para pakar ilmu biologi. Jadi mukjizat yang ada pada Nabi Isa itu mendiamkan dia orang. Dan pada zaman Nabi Muhammad pula, ialah kehebatan orang pada zaman tu ialah kalam yang fasih, perkataan yang elok, mengeluarkan perkataan-perkataan yang hebat sehingga orang terpesona. Sebab tu Nabi sebut inna minal bayani sihra, daripada kebolehan bercakap yang fasih ni. Sebab orang Arab kebanyakan dia orang ialah buta huruf pada zaman Nabi khususnya. Tapi dia orang bila bercakap, bahasa dia orang tu fasih, tidak ada salah tata bahasa. Walaupun pada zaman itu tata bahasa Arab belumlah dijadikan sebagai disiplin ilmu khusus. Sebab tu kalau kita tengok ada kisah sebahagian sahabat, dia baca Quran salah baris. Kalaupun tabi'in, kalau bukan sahabat tabi'in, saya tak ingat siapa tabi'in ni, salah baris di hadapan seorang badui yang tak tercemar bahasa Arab dia, yang tak tercemar, iaitu ayat daripada surah Maidah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ayat yang menceritakan tentang pencuri lelaki dan perempuan itu perlu dipotong tangannya. Lepas tu yang ujung tu, ayat Al-Fasilah, penutup pada ayat tu, dia salah perkataan. Arab Badui ni tak kenal Islam banyak pun. Dia pun bukanlah belajar nahwu secara mendalam. Cuma dia perasan, dia kata perkataan ni tak munasabah diletakkan pada ayat ni. Nak tunjuknya ialah ketinggian sastra walaupun buta huruf. Datang Nabi Muhammad bawa Quran itu meruntuhkan segala kehebatan sastra dan syair yang ada di zaman Arab jahiliah pada waktu itu. Selain daripada itu, menghidupkan orang yang mati merupakan mukjizat yang hanya khusus dianugerahkan Allah kepada Nabi Isa sahaja dan tidak dianugerahkan kepada nabi-nabi dan manusia lain. Walaupun ada orang dakwa Nabi Muhammad pun ada hadis mengatakan Nabi pernah hidupkan orang mati. Ini yang disebut dalam Khasa'is Kubra, Dalailun Nubuwah, sebahagian kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan nak kata apa? Nak tengok kehebatan Nabi. Hadis-hadis yang mengemukakan bab itu ialah hadis-hadis yang bermasalah kebanyakannya. Dan riwayat-riwayat yang kata Nabi ni menghidupkan orang mati, ianya riwayat yang tak masyhur pun. Tidaklah disebut dan tidaklah dihikayatkan tidaklah kita tengok sahabat-sahabat duk bercerita secara konsisten benda tu. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tahu, pendalilan yang sebenarnya. Okay. Analisis dalil secara umumnya, bagi menjawab dalil di atas suka dinyatakan, kita memperakui bahawasanya para malaikat dan juga para makhluk ciptaan Tuhan ni, maknanya Nabi, mereka semua Allah Ta'ala yang mencipta. Tetapi tidaklah sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penciptaan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala itu maha hebat kerana melibatkan penciptaan alam maya ini,
dan tidak ada kepada ada, daripada tidak ada kepada ada. Sebaliknya penciptaan yang dilakukan oleh makhluk lebih berbentuk merubah bahan atau mengurus sesuatu yang sudah sedia ada, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di alam maya ini. Okay. Maknanya penciptaan yang dilakukan ataupun mukjizat-mukjizat yang dilakukan itu, ianya ialah perubahan daripada asal, bukan benda baru, bukan juga kuasa ketuhanan yang kata ada pada Nabi dan Rasul itu. Okay. Jadi itu secara umum. Kalau dalam risalah kita ni panjang dia sebut analisis dalil satu persatu dan di mana percanggahan dia dengan nas. Okay. Cuma yang tu mungkin kita akan sebut pada minggu depan lah. Okay. Cuma saya nak sebutnya secara kesimpulannya ialah kepercayaan ini ialah kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas yang sahih yang menceritakan tentang kedudukan Nabi dan Rasul, dan ini ialah satu bab akidah yang disebut sebagai an-nubuwah wal risalah wal karamah, iaitu kenabian, risalah dan juga karamah yang perlu kita faham dengan betul supaya kita nampak di mana yang disebutkan oleh Nabi dan di mana yang tersasar, sehingga kita jadikan Nabi dan Rasul itu dan juga orang-orang saleh ni, wali-wali ni jadi nak sama hebat dengan Tuhan, maka itu termasuk daripada benda-benda yang terseleweng lah. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk hari ini, untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada bab ni. Dia masih lagi ada beberapa dalil yang saya rasa penting untuk dikongsi. Cuma dengan sebab kita nak buka pendahuluan je dulu. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.